Faslun pada menyatakan sabrun. Satu pasal pada menyatakan as-sabr. Sabar indal masaib. Sabar pada sisi menghadapi bala dan ujian daripada Allah Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Siapa nak ma'iyah dengan Allah Ta'ala ada dalam sabar. Diuji, maka ketika itu ada Allah Ta'ala berserta dengan dia. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala berserta dengan orang yang sabar, memberikan bantuan dia dan seterusnya. Sampai bala ni jadi apa? Adal man'u ainul ata. Sehingga bala ni jadi satu kurniaan. Baru betul kedudukan makrifat dia dengan Allah Ta'ala. Ya, sampai bala itu berlaza at-talazzuz bil balayat tahaqqukum bir ridha. At-talazzul bil balayat, berseronok dengan bala, dengan ujian dia seronok. Kita panggil tahaqqukum bir ridha. Orang telah mantap dalam makam ridha dengan Tuhan. Kalau dia bala dia menyingai lagi itu belum begitu. Pada kena bala, dia terasa lagi kesakitan, menandakan dia masih lagi ditambat oleh unsur-unsur nafsani, unsur-unsur nafsu yang suka kepada kelazatan dunia, kenikmatan dunia, ya, cita rasa dunia. Adapun ahlillah tidak. Dia pandang sebalik. Dia perkenakan bala saja disyukur. Alhamdulillah albasani libasal awliya. Kau pakaikan aku ya Allah akan pakaian kekasih-kekasih Engkau. Sebab yang kena bala tak putus ni uji ialah para-para pilihan-pilihan Allah. Inna syaddan nas wala anil biya semal amsal wal amsal. Maka nabi dinihi sulba istada bala. Semuanya orang yang paling kuat diuji coba oleh Ta'ala dengan bala ialah para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian orang yang mengikut jalan mereka. Ya, ahasiban nas an yutraku wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia sangka bahawa dibiarkan begitu saja mengaku beriman, sedangkan mereka belum diuji dan dicoba oleh Allah Ta'ala. Semuanya Allah Ta'ala telah mencoba orang-orang yang terdahulu di kalangan kamu, maka nyatalah ada yang benar imannya dan sebaliknya. Jadi bala ujian penapis dan pengangkat, ya, pelunjak makrifat seorang kepada Allah Ta'ala. Bala itu merupakan pakaian para kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebab telah nak angkat setinggi-tinggi martabat dia. Tidak ada satu benda yang kena musibah kepada orang beriman, melainkan pahala diberikan, dosa mereka dihapus, martabat mereka diangkat oleh Allah Ta'ala. Inna minaz zunubi zunuban la yukaffiru as-salah wa as-siyam wa al-hajj wa al-umrah yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Inna minaz zunubi zunuban, ada setengah dosa tu dosa yang tak hilang. Ya, dengan sembahyang dia tak hilang. Puasa dahaga tak hilang juga. Pergi haji bala umrah tak hilang juga. Itu ada satu jenis dosa. Tapi yukaffiruha al-humum fi talabil ma'isyah. Tuhan hapuskan segala dosa dia dengan kesusahan dia mencari rezeki. Itu dia kelebihan Tuhan. Di sini kelebihan orang fakir miskin yang tidak ada pada orang kaya. Orang kaya tak dapat. Fakir miskin ada benda ni. Ya, itulah dengan sebab umum fi talabil ma'isyah, susah dia kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, segala dosa dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala reda memasukkan seorang hamba dengan sedikit amal apabila dia reda dengan sedikit rezeki. Tuhan bagi rezeki tak apalah, alhamdulillah cukup dah ni, jadilah. Orang ni besok Tuhan reda masuk ke syurga walaupun amalan dia tak banyak. Yang amalan wajib sikit-sikit sunat, masuklah Tuhan kata. Apa? Data dunia dulu dia reda dengan sedikit daripada rezeki. Itu dia antara kelebihan orang yang sabar dari ujian. Maka sabar peringkat 300 darajat ialah sabar mengerjakan taat. Kita kerjakan taat itu 300 darajatnya dia. Ya, kemudian sabar meninggalkan maksiat 600 darajat. Sabar ketika bala ni 900 darajat. Cuma ada khilaf ulama antara kena bala dengan maksiat. Setengah ulama kata meninggalkan maksiat itu 900, dia lebih besar. Meninggalkan maksiat adalah benda yang sangat sukar. Ada pun mengerjakan taat, ramai yang boleh buat. Ya, payah tapi ramai yang boleh buat jika dibandingkan dengan meninggalkan maksiat. Waktu diletakkan tarkul ma'asi ra'sul ibadah. Meninggalkan maksiat adalah kepala dalam ibadat. Sehingga Imam Ghazali sebut dalam Minhaj, kalau diberi pilih, tetapi tak boleh pilih, kena buat dua-dua. Ya, kalau diberi pilih
antara buat taat dengan tinggal maksiat, maka kamu kena pilih meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat itu lebih besar. Ya, kita buat ibadat tapi maksiat sama naik, dia kosong ni tak ada apa. Ya, sebab tu dia kena kawal maksiat. Sebab maksiat ni adalah perkara yang perlu dikawal tu. Kalau dia tak kawal, dia menghitamkan hati. Inna thiqalaz dzunub yamna ila masyila ta'atillah. Berat dosa tu menyekat kamu daripada berjalan ke hadirat Allah. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabalat hatiyatu. Bila kamu tak mampu nak bangun malam, nak puasa siang, itu nandakan kamu diikat. Yang mengikat kamu ialah dosa-dosa. Jadi apabila ringkasnya kalau kita buat ibadat tu rasa berat atau buat tak ada kemanisan, menandakan dosa terlampau banyak, maka cepat dia kena basuh balik. Ya, dia taubat sungguh-sungguh, nanti dia akan rasa perubahan, ringan dia buat ibadat. Itu memang kaedah dia. Sebab tu inna siqalaz dzunub tamna. Berat dosa dia menyekat daripada masyian taatillah, daripada berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bala sini ialah apa? Sabar indal masaib, indal bala. Dikenakan bala-bala ujian, maka dia sabar, ditahan. Atas daripada sabar apa? Rida. Kata ulama, kalau orang sabar ni, orang gemuk jadi kurus. Dia menahan dan. Kalau rida, orang kurus jadi gemuk. Sebab dia kata, oh, ulama-ulama sudah banyak gemuk-gemuk, ya, dia makan rida. Ya, dia rida. Tak ada apa, tuan buat apa, dia suka. Ya, relax, tak ada apa. Ada tak ada suka, tenang, apa tak gemuk dan jiwa dia tenang. Masuk lain para awliya sahajalah dapat ketenangan. Masuk lain para awliya dikonfirm jaminan. Ketenangan ada, kenikmatan ada, tidak ada sebarang ketakutan. Sebab dalil Quran kata ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para awliya Allah Taala, waliullah ni, golongan arifin, hati dia tak ada langsung takut, tak ada gelisah. Kalau takut dia tak ada, takut itu waktu belum masuk lain lagi. Kita tengok jiwa tu kan. Sebab bila dia zikir-zikir dia tenang, tuan-tuan. Itu mana zikir dia berjalan. Ya, zikir dia berjalan. Dia zikir-zikir tenang, jiwa dia sedap, dia rapat dengan Tuhan, rasa manis. Itu tanda jadi. Dia zikir tu jadi. Semua peringkat-peringkat dia lah. Ya, kalau zikir macam tu dia gila tu, tu kena cek balik. Zikir tak beranjak, tuan-tuan. Macam semayang juga. Bila kita semayang, rasa ya, pendekatan dengan Tuhan, rasa takut. Ya, rasa maksiat kita banyak nak tobat, itu nanda semayang kita terjadi. Ya, kalau saja tak ada beza tu kena cek balik. Ya. Jadi dia akan bawa ke arah tu. Ke arah mana? Ketenangan jiwa, ketenangan hakikat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadat lebih lagi kita kena bersabar, minta dengan Tuhan. Jangan kata aku nak sabar, bukan aku, dia. Ya. Kena minta dengan dia. Apa saja mengadu, ya Allah, kurniakanlah hamba-Mu yang fakir, yang hina ini akan sifat as-sabr dalam berjalan kepada Engkau. Dia kena sabar, kena uji. Kalau tak sabar, tak sabar habis. Dalam Hikam Ibn Ruslan kata, Hikam Ibn Madian kata apa? Man lam yasbir ala suhbatil maulahu ubtuliya bisuhbatil abid. Barang siapa yang tidak sabar nak bersohbah dengan Allah, mana nak mendampingkan dia dengan Allah, dia tak sabar, kena uji dia. Dia banyak mulisah. Ubtuliya, dia akan dibalakkan oleh Ta'ala. Bisuhbatil abid, dengan bersabar dengan hamba. Apa hamba sini? An-nafs. Ya, syaitan. Abid. Dia tak sabar, dia pun dia terbalik. Lepas tu kita mohon kepada Allah. Ya, jangan nampak diri kita, mohon kepada Allah supaya Tuhan pakaikan kita dan masuk kita dalam golongan sabirin, orang yang bersabar. Ya, tak ada bantuan dia, jangan harap tak ada apa kita ni, tak ada daya, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan semua bantuan daripada dia. Maka mohon. Hai saudaraku, sucikan olehmu akan hatimu daripada keluh kesah. Ya, keluh kesah pada bala itu minta Allah sucikan supaya bertukar jadi bersih, suci. Ya, maknanya buang kekotoran. Keluh kesah pada bala itu dipanggil minad danas, daripada benda kotor yang mengotorkan batin hati, yang menutup cermin hati kita daripada mendekatkan dapat memandang azamah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kotor tu, keluh kesah tu. Dia nak kena bala, dia steady, tenang, tak ada apa. Macam mana boleh tenang? Sebab dia menghadap. Dia menghadap Allah Ta'ala, tenang. Dia tak menghadap Tuhan, najis.
Ya, punca dia satu je. Bila berpusing hati daripada Ta'ala, itulah punca, maknanya keluh kesah, punca ketidaktenangan jiwa manusia. Insiraful qalbi anillah, terpalingnya hati daripada Allah Ta'ala. Itu dia punca Swiss, hati tidak dapat ketenangan. Ketenangan dia menghadap. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkan dengan mengingati Allah, menghadap tepat ke dia, hati akan tenteram. Ini jaminan Quran confirm. Itu maknanya. Jadi sucikan olehmu akan hatimu. Daripada apa suci? Keluh kesah. Jadi keluh kesah tu kena buang. Sebab dia apa tu? Kotor. Dia kena tenang, dia billah dengan Allah Ta'ala. Bila kena bala dia keluh kesah tu, menandakan hati dia kotor lagi. Ya, dia bila kena bala dia, Alhamdulillah, kalau hodok tindan. Ni setengah tu tak jumpa seorang. Tuan guru Haji Ahmad Wahid tuan, madrasah dia terbakar. Dia balik, dia dengar cerita, dia cerita lah. Tengok api tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah dia tuan. Kalau tak betul orang pensan terbakar, dia boleh Alhamdulillah. Dia tak pandang api, dia pandang af'al Tuhan. Ya, Tuhan yang menggerakkan segala-galanya. Dia ada satu semua gerak daripada dia. Mana dia nak uji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana kita lebih betul amalan kita, sedik hati dengan Tuhan, tu diuji, tengok kita banyak dah. Dia panggil sifat keluh kesah. Lawan dia apa? Sakinah, tenang. Tenang belazat menghadap Allah Ta'ala. Itu yang kita harap Tuhan bukakan. Maka ada dalam mana kan? Sembahyang. Innal insanu khuliqal insanu khalu'a iza massahu khairan manu'ah wa iza massahu syarra jazu'ah illal musallin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sebab satu orang wali dia pergi kat Mekah, dia tanya segera kawan ni, kau nak jadi kumpulan lepas ilah ke sebelum ilah? Kawan dia pinga-pinga, ilah apa benda pula ni. Ya. Aku tak faham lah, dia kata. Ya. Kau nak jadi selepas ilah ke sebelum ilah? Boleh bacakan ayat. Khuliqal insanu khalu'ah. Dijadikan manusia pegangan dia keluh kesah. Ya, iza ya masa khair, apa kena pada dia kebajikan, kaya raya, manu'ah jadi bakhil. Wa iza masahu syarr, bila Tuhan uji dengan kesusahan, jazu'ah, dia keluh kesah. Ya, menginjang panah, tidur duduk diam. Ya, dia mana keluh kesah. Dapat bakhil, bila dia tak dapat, dia mengaum. Itu maksudnya. Ini semua sifat-sifat yang amat keji. Illa, melainkan, atau Tuhan istisna, kecualikan. Illal musallin allahumma fi salatihim khashi'un. Ya, illal musallin alladzina hum fi salatihim, melainkan orang yang dalam sembahyang dia khusyuk. Sebab itu khusyuk sembahyang menjadi sebab penyelesai masalah cukup banyak. Ya, dalam sembahyang itu ada 9 perkara. Ya, fuyudat, penuangan dari Allah Ta'ala. Dan sembahyang itu boleh mukallama, muhaddasah, muraqabah, semua dan sembahyang. Kalau tidak, takkan sembahyang Tuhan angkat naik ke atas. Ya, sebab tu nak buat sembahyang ni kena apa tuan? Kena bersih. Nak masuk sembahyang ni kena bersih, ambil sembahyang tu siap, tempat kena bersih. Itu zahir. Dalam lagi lah kena bersih. Baru betul dia boleh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betul makna. Ya. Sucikan hatimu tadi daripada keluh kesah pada bala. Bila dia uji je, dia kena tenang tuan-tuan. Ya, dia kena tenang. Tenang memandang, dia tak boleh tenang melainkan dia pandang Allah Ta'ala, boleh tenang. Ya, saya nak buat tenang-tenang tak boleh. Dia tenang-tenang pun kau boleh buat tuan-tuan. Dia mesti pecik Swiss dia. Swiss dia apa? Menghadap Tuhan balik. Faham, dia kena pandang af'al dia. Sebab zikir jangan putus. Bila zikir tak putus, dia mudah nak kontak. Ya, kalau zikir putus nak kontak, mengaba. Cik Swiss kat mana? Rupa dinding lain ni, pasal dinding lain dia gaba. Ya, tak ada suwi tak kat dinding ni. Rupa dia serupa. Dia tukar suwi kat dinding lain. Maknanya dia kena suwi terpencik. Suwi apa? Tawajuh ilallah. Tawajuh hati kepada Tuhan ni, selesai masalah ni. Itu obat paling besar. Quran dah sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu suwi dia. Kalau kita tak pencik suwi tu, apabila tak menyala, dia gelap ni. Ada berpusing. Ya, hidup dia dibalakan dengan keresahan, ketakutan, ketidaktenangan. Ya. Sebab senang kat mana tuan? Hati. Sebab senang kat harta. Ya. Allah lapang hati aku. Orang sebut hati. Orang tak kata lapang harta aku. Dia kan kat harta kan. Tenang hati. Susah pun di hati. Dia. Ya. Lapang, senang, tenteram. Ya. Semua bil qalb, dengan batin hati. Hati itu suci kan. Ya. Swiss dia adalah tawajuh kepada Ta'ala. Menghadap ke Tuhan, selesai.
Dan hiasi olehmu akan Ka'batillah. Hias olehmu akan Ka'batallah. Ka'bah Tuhan tu dengan apa? Hati itulah Ka'bah tu. Maksud ini. Ya, Baitullah atau Baitur Rabb. Dengan apa? Bisabrin, dengan sabar. Ya, minta Allah Taala tuangkan. Ya, bila Tuhan tuangkan sifat sabar, kita rasalah tenang, ya. Dan sifat hilmin, sifat lemah lembut, tidak kasar, tenang aja hati dia. Ya, itu sifat arif billah. Sampai wujuduhu wa adamuhu mustawiyan. Ada yang tak ada serupa. Sebab apa? Sebab kesan hati dia, perasaan sentuhan hati dia tidak dengan makhluk. Ya, baru dia keluar dia akan masuk. Keluar engkau daripada makhluk, masuk engkau ke hadrat Allah. Bila masuk hadrat Tuhan, tak ada apa-apa, dan tenang, tentram, lazat, nikmat syurga yang disegerakan. Atas menyakiti khalqillah, mana makhluk Tuhan, maka jangan kamu sangka menyakiti atas kamu itu dari makhluk. Ya, walaupun tanpa dia berlepuk nampak dia kan. Ataupun orang ganggu kita, kata kita, fitnah kita dan sebagainya macam-macam zahir pada makhluk. Jangan pandang makhluk. Ya, jangan kamu menyangka itu menyakiti daripada makhluk. Kena jaga. Jangan kamu sangka menyakiti atas kamu daripada makhluk, hanya ia daripada Allah. Tuhan gerak ke semua. Ya, kembali asal dia. Ya, apa yang datang tu semua minallah dari Allah Taala. Baru tenang. Ya, yang berlaku tadi itu bayangan dia je. Ya, Tuhan dia membayangi kuasa besar Allah Taala makhluk. Ya. Hanya ia daripada Allah. Dan jangan kamu, maknanya keluh kesah, runsing, tidak ketenangan jiwa dia daripada sakit dan bala. Sini kena kenal arif billah sini. Dia kena bala kita senyum, dia tenang, dia tak mengamuk. Ya, dia tak ada rasa apa, tenang. Itu tanda sifat arif ada kat dia. Sebab itu di tengah talazzus bil balaya, dia berlazat dengan ujian bala. Ya. Kerana bahawasanya pengajaran bagi kamu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan orang semua kutuk kita, orang kata kita, orang fitnah kita. Kita kena pandang itu adalah pengajaran dari Allah nak test kita. Ketiga, kamu tenang, kamu boleh nampak, ingat Tuhan. Sekarang Tuhan kocak nak tengok kau ingat cabut. Didatangkan bala, didatangkan macam-macam musibah masaib, dia nak tengok hati kita nampak mana? Nampak dia ke atau nampak makhluk? Ya. Sebab dua dalam uluh dan tarik. Kadang-kadang dia uluh, kita boleh nampak, dia tarik, dia tarik dan mula-mula lupa. Ada kala dalam tarik dia nampak, bila uluh dia hanyut. Sebab dalam dia uluh, dia tarik, sebenarnya dia nak mengenalkan kita. Ya. Mata a'taka asyhadakah birrah wa mata mana'ak asyhadakah kahrah. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Ya, manakala Tuhan beri kita nikmat, sebenarnya apa? Dia nak tayangkan nama dia Al-Bir. Ya, yang punya ihsan, memberikan kasih sayang dia. Wa mata mana'ak, ditarik pula kena balik. Sebenarnya apa tu? Asyhadaka qahra. Dia nak tayangkan nama dia Al-Qahar, yang maha keras. Maka dalam dua ni kita pandai main giar, selamat. Itu arif bila dia pandai main giar. Dia tenang dia. Dalam bala dia main giar ni. Dalam kena nikmat dia main giar ni. Jadi dia tidak hanyut dan dia tidak melatah. Dia tenang dia. Ya, orang bawa kenderaan memang cekap, kita boleh tidur dalam kan, sedap kita bawa kan. Kalau bawa dapat lesen huara, kita tidur tersungkur, dia break masuk bawah kosen bawah. Dia lagi-lagi laju, dia break, menjajah kita masuk bawah kosen bawah. Terselit kita telan. Kita pun tuan dah tobat, aku lahum, aku tak naik engkau lagi. Kan, kelang kabut, kejap ke tepi, kejap ke tengah, longgau lubang kedebung. Hara kita naik bas, naik kenderaan yang dibawa kan. Sebab apa? Dia tak matang. Kita rohani gitu. Hara kalau rohani tak betul, dipandu menghadap Allah Ta'ala. Jadi menghadap Tuhan tenang, tak ada apa. Dalam semua keadaan dia dengan Allah Ta'ala, apa tak sedap. Kun ma'allah tarallahu ma'a. Kerana bahawasanya pengajaran tu,
Apabila bala sampai, sebenarnya itulah pengajaran dari Allah. Ya, Tuhan nak tengok kita pandai tak? Ya, Tuhan nak ajar kita sampai kita pandai, sampai kita cekap, sampai maknanya kita terlatih dalam menyambut bala ni tadi. Ya, datang bala dia nampak kebesaran keagungan Allah. Dia kalau nampak bala, nampak orang yang mengamuk tu belum lagi tu. Dia nampak bayang lagi kan. Ya. Dia pengajaran bagi tarbiyah bagi kamu daripada Ta'ala dan makhluk tadi. Dan sekalian bala itu seperti tongkat di tangan Allah. Mana tongkat? Kekuasaan Allah tu maksudnya. Mana apa tongkat? Orang sesah kita lah tuan Botan. Dia tengok kita ni, duk minta, ya Allah, Allahumma as'aluka ridha wal jannah. Ya Allah, berilah aku keridaan dan syurga Engkau. Baik, Tuhan terima. Dan dia Tuhan senaraikan nak masuk ahli syurga. Dia nak mati seminggu lagi. Dosa dia berapa kali di bumi punya banyak. Tak dia masuk syurga kotor. Maka Tuhan cuci. Dia setengah daripada orang-orang saleh kebanyakan lepas puasa dia meninggal. Ya, daun semua dah kuning. Ya, tu alamat dia. Ulama kata setengah daripada orang saleh lepas puasa dia meninggal. Sebab apa? Lepas penyucian Ramadan ni dia bersih, Tuhan ambil. Biasa macam itu pula. Ya, kebanyakan lah. Tapi bukan pula tak mati tak saleh pula. Kau ni tak mati tak saleh gitu, bukan. Setengah tanda. Ya, dia dah cuci hamba tu dalam bulan puasa kan, itu dia ambil. Macam mana nak kita tongkat dalam dunia lama-lama kan. Ya, dunia tu buat sementara je. Yang buat puasa, buat perangai nak duduk lama-lama sini. Bukan tempat bernikmat kat sini. Ya. Jadi maknanya apa? Dia cuci. Dia datangkan bala, dia datangkan sakit semua kan. Dah hilang, dah bersih semua, pop, dia tarik. Itu cara. Sebab doa dia dah terima. Tapi nak tarikkan dosa banyak lagi. Ya, maka dia hapuskan dosa tadi dengan masaib, dengan musibah. Apabila datang dosa banyak, kita kena pandang dalam tu. Tuhan ampunkan dosa kita. Terima kasih. Ya, Tuhan beri kita bala tu, kita syukur banyak sebab dia menghapuskan dosa kita. Nak agak kita minta ampun, malas. Kerana minta ampun tak betul. Dengan lidah, hati tidak, macam-macam hal. Tuhan disentap dengan cara itu. Itu mana dia ada kasih sayang lagi mana. Dia tarik. Yang kenakan ujian, bala. Selagu itu dia naikkan martabat pula. Ya. Dan mengajar kita supaya ada tawah. Dulu something kan. Dia tarik sikit je, mulut dah ingot, minum air keluar balik. Dia kena stroke. Cakap pun dah baru dia kenal siapa dia, siapa Allah Ta'ala. Dulu kami something ni, contohnya lah kan. Dah tekan, dah sadar, makan dah bersuap, angkat tangan pun tak boleh kan. Itu jangan jadi sombong maknanya. Allah Ta'ala beri kita macam kita lah kan. Kita tak boleh bangun terbaring, tiba-tiba orang angkat kita, 2-3 orang susung kita boleh berjalan. Oh, disombong je lah, orang lepas berdebu hari tu. Ya, kita boleh jalan tu, orang pimpin, orang lepas ke dia, berdebu jatuh balik. Itulah kita. Segala-galanya siapa pimpin, siapa urus Allah Ta'ala. Ya, kalau dia sentap, habis. Kerana bahawasanya pengajaran bagi kamu daripada Allah Ta'ala banyak. Dia orang yang baba, dia jadi sedar dengan sebab bala. Baik sirin kena bala pang, lepas tu tengok dia berubah. Ya. Ada seorang sahabat saya, dia berubah kereta juga. Dia tentera bahagian Maryam tu ni. Dia bawa satu kereta. Sekali kereta dia terbabas tuan-tuan, 4 kaki terbalik dalam sungai. Tuan-tuan, 4 kaki terbalik dalam sungai. Dia keluar daripada kereta tu, satu luka pun tak ada. Dia berasa betul-betul macam mati hidup balik. Besok pagi keluar surat khabar, kereta terbalik, kaki 4 kaki ke atas dalam sungai, tuan tak dijumpa. Rupa tuan macam surat khabar. Itu dia nampak betul pertolongan Allah, Masya Allah. Lepas tu dia terus dia bertobat dia. Ya, macam-macam cara tuan nak tarik. Dengan sebab bala dia kena, dia bertobat. Kalau tidak mungkin dia hanyut kan. Tuan sentap dengan bala kali tu, dia berpusing. Bertobat dia. Betul-betul macam mati hidup balik. Itu semua pekerja Allah Ta'ala macam-macam. Ma khalaqta hadza batilan subhana. Kalau tak jadikan semua ni batil, tak semua ada hikmat ilahi yang begitu tinggi makna. Dan sekalian bala itu seperti tongkat, ya, di tangan Allah, mana di kekuasaan Allah, dalam kekuasaan dia, yang mengerasikan di atas kamu. Ya, macam kita gotan kan, tengok ke bawah lagi sap sesar balik. Dia tak ikut kata sesar, dia gotan supaya dia tegak balik. Begitulah Allah tak nak tegakkan balik nafsu kita yang buat ni, dia gotan kita dengan balik. Baru kita lurus balik. Dia ingat sikit, dia sesar lagi.
Supaya apa? Beradab dengan Allah. Jadi bala itu merupakan satu tarbiyah supaya hamba beradab dengan Allah. Apa adab dia? Dia kena tawaduk, dia kena menahan diri, rasa fakir, rasa hina, rasa bangsat dengan Tuhan. Kalau tak kena sakit, tak kena apa, semua tak dia dapat. Akhirnya apa keluar mulut dia? Aku Tuhan. Gitu. Siapa dia? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Itulah. Itu maknanya, itu Tuhan bui. Tujuan dia pun nak membersihkan dia. Kerana yang membalik-balikkan hati, menggerakkan segala anggota. Ya. Orang tadi pukul kita, orang buatnya, siapa yang gerak ni? Hati dia siapa yang gerak? Semua dia, Allah Ta'ala. Dan yang memerintahkan segala alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pentadbir sekian alam. Alam apa makna alam? Masih Allah. Lain Allah Ta'ala semua alam. Iaitu Allah Ta'ala menyeruiakan kamu kepada hadrahnya. Ya. Maka perkenankan olehmu bagi serunya. Maka jika enggan nafsu engkau yang sangat jahat daripada masuk kepada hadratillah, ya, mana meninggalkan ghaflah tu hadrah lah. Ya, di hadrah lawannya apa? Ghaflah. Bila seorang tidak ghaflah, dia hudurati tu hadrah dia. Ya. Kaifa an yadkhula hadrah, dalam hikam sebut kan. Macam mana kau nak masuk hadrat Allah wa lam yatatakhar min janabati ghafalati. Dan kau tidak bersuci daripada janabah kelalaian. Lalai disumpahkan macam orang berjunub. Orang berjunub dilarang duduk dalam masjid, kadar tamakninah pun tak dibenarkan. Begitulah masjid hadrah rohani tak dibenarkan masuk kalau kita lalai atau maksudnya. Ya. Jadi tuan kenakan kita supaya kita sedar, jangan lalai. Dan menyeru kau kepada hadrahnya, maka perkenankan olehmu bagi seru Allah Ta'ala. Maka jika enggan nafsu engkau jahat daripada masuk ke hadrat Ta'ala, maka dielokkan dia dengan tongkat bala. Degil sangat tak nak sujud ke Tuhan kan? Nama Tuhan pun tak sebut. Dia kena bala baru betul buka mulut. Ya Allah, Ya Allah, sakit ni Ya Allah, amau Ya Allah. Lama ni bukan kata semayang, nak sebut nama Tuhan pun tak buka mulut. Dia kena bala betul buka Ya Allah, Ya Allah. Ya. Itu Tuhan masih sayang. Kalau dia tinggal habis tu, dia bagi lambat habis, dia istidrat habis tu lah. Malaikat awak gentap je pergi baling dalam neraka dan tu bahaya tu, ya. Dia dapat orang kafir semua istidrat Tuhan muakan dia, ya. Banyak ayat Quran tegur kita, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan menipu daya kamu oleh pergi mari hebat kekayaan orang kafir, jangan. Dia dapat tu semua istidrat, bukan nikmat dari Tuhan, tak ada nilai itu, semua memerangkap dia balik. Apa rezeki yang dapat orang kafir itu semua memerangkap dia balik supaya cepat terkejun ke neraka, dia makin lalai, makin jauh dengan Allah. Supaya ia masuk ke hadratillah, kehampiran dia dengan Tuhan yang maha tinggi. Maka suka olehmu dengan bala Allah. Ya, bila Tuhan datangkan bala, demam semua alhamdulillah. Ucap terima kasih dengan Tuhan. Ya. Sebab itu ada hikmat banyak di dalam tu. Dan engkau muamalah dengan makhluk Allah Ta'ala dengan lemah lembut, ya, serta sabar atau menyakiti. Mana kalau kita bersahabat dengan orang macam perangai dia kan, ya, kadang rasa hati kita, kadang sentuh hati kita, ya, kadang tak pedulikan kita, macam-macam tu. Jangan pandang dia, pandang Allah Ta'ala. Tuhan nak uji betul tak, kau kata kau menghadap Tuhan, kan aku uji sikit kau dah berpusing. Kau dah pandang makhluk, kau kata kau pandai-pandang af'al. Sekarang Tuhan tajalikan nama dia Al-Qahar, orang buat keras kat kita. Dah kita dah berpusing. Dah nampak orang, tak nampak dia dah. Ya, kena mati kan nampak dia Ta'ala semua. Ya, baik buruk semua kita pandang minallah. Baru dia boleh tenang, boleh nak jadi ahli ma'rifah, tu cara dia tadi. Dan kamu amalah makhluk Ta'ala dengan lemah lembut serta sabar atau menyakiti. Ya. Seorang badui kencing dalam masjid, kalau kita pelampang tu pergi. Kan? Soalnya dia kencing dalam masjid, sahabat semua dan tuara. Nabi kata biarkan. Ya, kemudian Nabi suruh sahabat ambil satu bekas. Kalau kita satu timba air tu suah dah. Itu akhlak Nabi SAW. Sahabat kalau kita orang kena pula kan. Dalam masjid pula depan Rasulullah pula. Rasulullah dia orang yang sangat-sangat lemah lembut. Ya. Dia lemah lembut kena pada tempat lah. Dia tegas kena pada tempat. Ya, dalam perang dia pancung leher kawan kan. Ya, dia letak kena di tempat kena. Dan muamalah mana berurusan dengan makhluk Allah dengan lemah lembut serta sabar atau menyakiti. Tu. Dia sakit kita pandang tu. Sebab tu perlu nak mandang ni kena apa? Terang.
Tak terang nak pandang. Mana kalau gelap, maka terang dia apa? Nur. Nur apa? Nur zikir kan. Azikr lahu nur. Sebab zikir banyak tenang, kita pulang kembali. Af'al Tuhan kemudah pandang. Kalau hati payah nak menghadap zikir, nampak orang tu, nama bercakap dengan orang. Ya. Dan satu lagi tak. Dan takut olehmu pada ketika Allah Ta'ala beri nikmat atas kamu padahal kamu banyak derhaka. Dalam diderhaka Tuhan, macam-macam perintah Tuhan dilanggar, rezeki makin melambat datang. Itu kena takut. Si buta pula dia kata disombong. Kau tengok, aku tak semayang lagi kaya. Dah terbalik. Kalau semayang tak nampak pun senang. Itu dah habis tu. Itu orang yang sudah buta, berucap dengan cara kebutaan. Ya. Jadi kena kamu takut apabila Tuhan limpahkan rezeki yang banyak, sedangkan kita makin jauh dengan Allah. Dari gajian zikir dah jadi malas, dari gaji ibadat dah jadi malas, dari sedar ibadat dah jadi tawaf. Sedangkan rezeki pula tengok lain macam datang. Ada kena jaga tu. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrat muakan sia-sia dia tak perasan. Ini bahaya ni. Sikit-sikit ditarik. Jadi takut olehmu pada ketika Allah Ta'ala beri nikmat atas kamu padahal kamu banyak derhaka kepadanya. Kerana demikian itu dipanggil istidraj daripada Allah Ta'ala. Apa makna istidraj? Pelorong dari Allah. Ini bahasa ni, pelorong. Kalau bahasa kita apa? Permuaan. Dia mua-mua, dia ulu-ulu. Ya. Kemudian dan jangan kamu suka dengan dia, dengan pemberian yang bentuk ini kena takut mana. Jangan digembira, dia seronok. Istidrak dapat dia seronok, itu bahaya betul. Habis. Kemudian dan fikirkan olehmu, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah.